Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Menjadi banyak persoalan ialah adakah selepas Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri, dia akan terlepas daripada kes-kes mahkamahnya. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum saya teruskan, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe channel saya. Channel kita ini, sebenarnya ini bukan channel saya, channel kita. Sebab kita mau, ada impian kita satu hari nanti channel ini akan jadi cukup besar, menjadi perhatian untuk Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan semua menteri-menteri kabinet supaya mendengar suara rakyat melalui channel ini. Tolong saya tekan butang subscribe, like dan share kerana ianya percuma dan kita mau channel kita ini jadi besar dan berpengaruh. Tuan-tuan dan puan-puan, kes Mahkamah Ahmad Zahid Hamidi tidak boleh terjejas kerana jawatan timbalan Perdana Menteri. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan dapat campur tangan pun sebenarnya di dalam kes ini. Ramai orang meragu-ragu, nanti Anwar Ibrahim tolong Zahid. Dia tak boleh tolong Zahid. Kenapa dia tak boleh tolong Zahid? Kerana kes ini sudah di penghujung, bukan di permulaan. Kalau di permulaan mungkin boleh campur tangan, tapi kalau sudah dalam penghujung, sudah mana boleh campur tangan lagi. Semua terpulang kepada hakim yang arif lagi bijaksana. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir kalau Zahid Hamidi didapati bersalah, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak akan teragak-agak. Dia akan terus pecat, buang saja Zahid Hamidi. Kerana kalau sudah bersalah, tetap bersalah. Sebab kalau Anwar Ibrahim menolong Zahid Hamidi ketika dia sudah salah, masih lagi dipertahankan, dia dalam masalah besar. Dan Barisan Nasional UMNO pula, kalau Zahid Hamidi sudah memang didapati bersalah, sudah memang didapati dia betul-betul bersalah, belajarlah daripada kes Najib Razak. Jangan tolong orang yang bersalah, jangan backup orang yang bersalah lagi. Akhirnya sendiri yang masalah. UMNO hanya dapat 30 kerusi. Salah satunya memang tak boleh nafi. Puncanya kerana backup Najib Razak. Sekarang kita belajar, UMNO belajar daripada kesilapan itu. Kalau Zahid Hamidi bersalah, dia salahlah. Terimalah kenyataan bahawa dia bersalah. Jangan lagi tiba-tiba kerana dia didapati bersalah, tak puas hati, tiba-tiba nak tarik sokongan ini, nak tarik sokongan itu, tak payah. Tapi kalau Zahid Hamidi betul, Anwar Ibrahim, jangan pula dipersalahkan pula Anwar Ibrahim. Nanti orang kata nanti dia campur tangan pula. Dia tak boleh campur tangan. Dia tak boleh campur tangan. Jadi kalau Zahid Hamidi tidak bersalah, makna kata itu memang keputusan hakim didapati dia tak bersalah. Kita kena yakin dengan hakim-hakim yang arif lagi bijaksana ini. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, Zahid, kes Mahkamah Ahmad Zahid tidak boleh terjejas kerana jawatan timbalan Perdana Menteri. Perjalanan kes Mahkamah membabitkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tidak seharusnya terjejas walaupun beliau sudah memegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Penganalisis politik dan pengurus kanan Institut Darul Ehsan atau IDA, Khairul Arifin Muhammad Munir berkata pengerusi BN itu perlu berhadapan dengan realiti terbabit, apatah lagi dengan jaminan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memastikan institusi kehakiman negara adalah bebas. Jadi Zahid Hamidi kena ambillah realiti ini. Kalau dia salah, tetap salah. Okey? Jadi seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, takkanlah UMNO mahu backing orang yang memang salah. Sudahlah. Belajarlah daripada kes Najib Razak. Kalau dia salah, tak payahlah tolong lagi. Kerana itu akan membuatkan UMNO BN lebih teruk lagi keadaannya nanti. Jangan sampai sekarang dapat 30 kerusi. Jangan sampai sekarang dapat 30 kerusi. Lepas ini, kalau Zahid Hamidi tiba-tiba didapati bersalah,
dan mereka mau juga untuk support dia, backup dia. Nanti kita takut-takut lepas ini tinggal 2 kerusi lagi yang sokong. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat saya, Zahid Hamidi tidak akan dapat menggunakan timbalan Perdana Menterinya kalau dia bersalah, tetap bersalah. Tapi kalau dia didapati tidak bersalah, tak bersalahlah. Janganlah pula dia bersalah marah, tak bersalah pun marah. Susahlah kalau macam begitu. Jadi kes Mahkamah Ahmad Zahid tidak boleh terjejas kerana jawatan timbalan Perdana Menteri. Perjalanan kes mahkamah membabitkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tidak seharusnya terjejas walaupun beliau sudah pun memegang jawatan timbalan Perdana Menteri. Ini saya setuju, tidak akan terjejas. Penganalisis politik dan pengurusan kanan, penyelidikan Institut Darul Ihsan IDE, iaitu Khairul Arifin Muhammad Munir berkata, pengerusi Barisan Nasional itu perlu berhadapan dengan realiti. Terbabit apatah lagi dengan jaminan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memastikan institusi kehakiman negara adalah bebas. Saya setuju ni. Beliau berkata, jika ahli Parlimen Bagan Datuk itu didapati bersalah, maka Ahmad Zahid Hamidi mempunyai tanggungjawab moral supaya berundur. Saya fikir dia kena berundur. Kalau dia tidak berundur, Anwar Ibrahim pula kena bermoral, kena beretika, kena pegang janji. Pecat saja kalau memang salah. Dan untuk ahli-ahli parlimen daripada UMNO BN, kalau Zahid Hamidi sudah salah, jangan kamu tolong dia sampai nanti masalah pula kepada UMNO atau BN. Jadi kalau salah, salahlah. Kalau tidak salah, tidak salah. Kalau salah, jangan tolong. Ia sekaligus akan menyebabkan kedudukan beliau sebagai Presiden UMNO dan BN terjejas. Jika itu berlaku, maka faktanya jelas akan berlaku perubahan dalam kabinet, khususnya jawatan timbalan Perdana Menteri yang disandang bukan kerana faktor individu, tapi kerana faktor kepimpinan politik. Beliau berkata, realiti pelantikan Ahmad Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri adalah disebabkan beliau Presiden UMNO dan pengerusi BN. Jadi katanya, untuk kestabilan politik, Presiden perlu ada dalam kabinet di mana ia tidak berlaku dalam pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Namun demikian, ia tidak bermakna proses keadilan dan kehakiman diprejudiskan dalam konteks ini. Jaminan Perdana Menteri amat jelas untuk memastikan institusi kehakiman bebas malah sudah dimulakan dengan proses lantikan hakim yang bebas dari kuasa legislatif dan eksekutif. Pastinya Ahmad Zahid dalam hal ini perlu berhadapan dengan realiti ini dan juga pemilihan agung UMNO akan datang, katanya kepada BH hari ini. Sebelum ini, penganalisis politik berpendapat Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH sudah menjangkakan situasi itu sekaligus terpaksa mengikat tangannya sendiri dalam pembentukan kabinet. Pada masa ini, Ahmad Zahid dalam peringkat membela diri terhadap dakwaan kes rasuah membabitkan dana Yayasan Akal Budi berjumlah 17.9 juta. September lalu, timbalan Perdana Menteri itu dilepas dan dibebaskan daripada 40 pertuduhan rasuah yang dihadapinya berhubung sistem visa luar negara VLN. Pada masa sama, Khairul Arifin berkata, beliau tidak menganggap Anwar terikat dalam hal ini. Sebaliknya, apa yang berlaku adalah dinamika politik secara berstrategi untuk menyusun satu barisan kabinet yang benar-benar berkesan bagi menggerakkan dasar baru negara. Okey, jadi apa pendapat kamu? Itu pendapat saya bahawa Anwar Ibrahim tetap akan berpegang pada janjinya. Kalau Zahid salah, tetap salah. Dan kalau dia betul, jangan pula kamu marah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Tekan butang subscribe. Bye.